Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pagi ini kita akan membaca satu tajuk daripada kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu tajuk berkait dengan adab-adab puasa. Dalam edisi terjemahan yang diusahakan oleh Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam, ataupun dikenali dengan Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Dan bagi setakat yang Ana pernah baca dan mengajar kitab Bidayatul Hidayah ini, inilah edisi terjemahan yang paling baik lah. Kita ada beberapa terjemahan lagi, tapi terjemahan yang diusahakan oleh Ustaz Fahmi Zamzam inilah yang paling baik insyaAllah. Rahimahullah. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fi darain amin. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, adab puasa. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan adab siyam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fi dunya wal akhirah, la yanbaghi an taqtasira 'ala shaumi Ramadan wa tatruka at-tijarata bin nawafil wa kasbi darajatil 'aliyati fil firdausi wa tatahassara. Tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi dalam syurga Firdaus. Jadi para alim ulama selalu menyebutkan amalan-amalan fardu itu adalah modal. Ya, ada modal. Keuntungan itu adalah dengan amalan sunat. Jadi nak dapat modal balik itu mengelakkan kerugian lah. Bila kita berniaga kemudian kita keluarkan modal RM10, kita jual RM10, maknanya kita tak rugilah. Jadi orang yang melakukan amalan yang fardu, makna dia di akhirat nanti dia tidak menanggung dosa. Tapi dia tidak ada keuntungan. Jadi sebab itu untuk mendapat keuntungan iaitulah dengan kita banyak melakukan yang sunat. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak puasa sunat, seperti halnya engkau melihat kepada bintang-bintang yang berkelip-kelip. Mereka jauh lebih tinggi daripada engkau kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Maksudnya umpama kita berada di dunia, kemudian kita melihat ke langit, bintang-bintang di langit, maka itulah kedudukan sahabat-sahabat kita yang banyak pahala. Ini sebagaimana dalam hadis ini pun Nabi menyebutkan begitu. Bila ahli syurga melihat kepada bintang, lalu mereka bertanya kepada malaikat. Mereka berkata, itulah tempat saudara kamu dan tempat saudara kamu. Jadi begitu jauhnya mereka berada dalam ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana istana-istana mereka itu nampak seperti bintang-bintang. Di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berpuasa pada hari-hari tersebut. Hari-hari itu ialah hari Arafah, 9 Zulhijjah, sunat puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Yang orang yang berada di Arafah mengerjakan haji tidak disunatkan berpuasa, tapi kita yang berada di Malaysia, yang berada di lain daripada Arafah, maka disunatkan berpuasa pada hari itu. Di mana Nabi SAW menyebutkan puasa pada hari Arafah mengkafarahkan dosa dan menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Yang kedua, hari Ashura iaitu 10 Muharram, dan juga sunat puasa pada hari Tasu'a iaitu 9 Muharram. Jadi ketika Nabi SAW mula-mula sampai di Madinah, baginda SAW hanya berpuasa 10 Muharram saja. Tapi sebelum baginda meninggal, baginda berazam jika tahun depan sempat dengan Muharram lagi, dia akan berpuasa 9 dan 10. Namun Nabi meninggal, wafat terlebih dahulu sebelum sempat berpuasa 9 Muharram. Jadi disunatkan kita berpuasa 9 dan juga 10. Tapi kalau tak boleh puasa 9, sekurang-kurangnya 10 Muharram. Puasa Ashura ini adalah puasa Nabi Musa AS. Puasa Nabi Musa AS. Jadi sebab itu Nabi SAW menyebutkan, aku lebih berhak dengan Nabi Musa AS daripada kamu orang-orang Bani Israel, itu orang Yahudi. Yang ketiga, 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, yakni 1 hingga 9 maksudnya. Puasa dipanggil al-ashr, wal fajri wa layalin ashr. Kata demi waktu fajar dan juga demi malam-malam yang 10, yakni demi hari-hari yang 10. Jumhur ulama menyatakan iaitu 10 di awal Zulhijjah. Yang 10 di awal Zulhijjah, di mana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, tidak ada hari-hari di mana Allah paling suka hamba-hamba yang beramal melebihi daripada hari-hari di awal Zulhijjah, 10 hari di awal Zulhijjah. Namun demikian, dari segi puasa, maka yang disyariatkan ialah 1 hingga 9. Dan 9 itu hari Arafah. Adapun 10 tidak boleh puasa kerana itu adalah hari Aidil Adha, hari raya Aidil Adha. Yang keempat, 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram. Yang kelima, bulan Rejab. Yang keenam, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Yang ketujuh, di sisi para ulama hadis, bulan Sya'ban ini memang bulan yang digalakkan berpuasa kerana sabit dengan nas yang sahih daripada hadis yang sahih, di mana Sayyidina Aisyah Ummu Salamah menceritakan Nabi tidak ada bulan yang mana Nabi paling banyak berpuasa selain daripada Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Bahkan di sana ada hadis yang menceritakan Nabi berpuasa sebulan penuh dalam bulan Sya'ban, walaupun ada ulama mentafsirkan maksud Nabi berpuasa sebulan penuh itu bukan puasa setiap hari, tapi kebanyakan hari dalam bulan Sya'ban itu. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasulullah? Kenapa kamu banyak puasa dalam bulan Sya'ban? Nabi SAW menjawab, bulan itu sering dilupai oleh manusia kerana dia berada tengah-tengah di antara Ramadan, di antara Rejab dan juga Ramadan. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkat amalan-amalan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, maknanya sebuah setahun, amalan setahun diangkat dalam bulan Sya'ban. Adapun harian pula diangkat ketika asar dan juga ketika subuh. Kalau mingguan pula Isnin dan juga Khamis.
Ya, jadi aku suka kata Nabi SAW, ketika amalanku diangkat, aku sedang berpuasa. Adapun bulan Rejab ini, dia tidak ada kelebihan yang khusus berpuasa dalam bulan Rejab ini, melainkan kerana bulan Rejab ini dia masuk dalam bulan-bulan haram, yang di mana Nabi SAW menyebutkan pada seorang sahabat yang dia suka berpuasa. Dia jumpa Nabi SAW pada kali pertama dalam keadaan badannya segar bugar, tapi bila setahun kemudian dia datang kepada Nabi SAW, Nabi seolah-olah macam tak kenal dia. Lalu dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu tak kenal ke saya?" Nabi tanya, "Kamu siapa?" Dia kata, "Saya lah yang datang setahun yang lalu." Lalu Nabi kata, "Kenapa kamu jadi kurus kering?" Lalu dia kata, "Selepas saya bertemu dengan engkau ya Rasulullah SAW, saya berpuasa." Makna saya kerap berpuasa. Nabi kata, "Jangan. Nak berpuasalah. Dengan waktu-waktu, pada waktu-waktu. Jangan berpuasa setiap hari ataupun kama qala Nabi SAW." Lalu Nabi kata, "Sum Ashurul Hurum watruk." Kama qala Nabi SAW, berpuasalah pada bulan-bulan haram dan juga tinggalkanlah. Mana berpuasa pun janganlah puasa tiap hari, maknanya tinggalkanlah beberapa hari. Jadi begitu. Ataupun puasa sebagai sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Jadi bulan Sya'ban ni ada kelebihan yang khusus. Tapi bulan Rejab ini, kata alim ulama, dia tidak ada kelebihan yang khusus. Cuma dia termasuk dalam salah satu bulan haram, di mana Nabi menyebutkan kalau nak banyak puasa, banyaklah berpuasa dalam bulan haram, tapi janganlah berpuasa setiap hari. Hendaklah ada hari yang kamu tidak berpuasa. Yang ketujuh bulan-bulan haram, iaitu ada 4. 3 bulan berturut-turut, iaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan yang tunggal, iaitu bulan Rejab. Yang bulan Rejab. Timbul persoalan pada kita. Ada orang di kalangan kita ini yang dia berpuasa sebelum Ramadan, dia puasa tiap hari. Puasa Rejab, puasa Sya'ban, diikuti dengan puasa Ramadan. Jadi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hukum siyamud dahr, puasa sepanjang tahun, kecuali 4 hari dalam setahun, dia tak puasa. 5 hari dalam setahun. Itu hukumnya adalah harus, tidak makruh. Dengan syarat, dengan beberapa syarat dah. Saumud dahr dipanggil. Orang yang mengamalkan berpuasa sepanjang hari, setiap hari dalam setahun. Hukumnya harus, tidak makruh dalam mazhab Syafi'i, kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia jangan puasa dalam 5 hari dalam setahun, kerana itu haram berpuasa. Iaitu hari raya Aidil Fitri, hari raya fitrah, kemudian Aidil Adha, dan 3 hari selepas Aidil Adha itu Ayyamut Tasyrik. Ayyam At-Tasyrik. 11, 12, 13. 5 hari semua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hendaklah kuat tubuh badan dia. Dengan berpuasa setiap hari itu tidak mudaratkan tubuh dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak mengabaikan kewajipan. Termasuk kewajipan mencari nafkah, ataupun kewajipan jihad, kewajipan yang lain, ataupun dia bekerja makan gaji, dia bekerja dengan orang lain, orang banyak gaji pada dia. Dengan dia puasa itu, dia tak mengabaikan pekerjaan. Padahal dia mengambil upah, dia mengambil gaji. Bagi dia tak sesuai, tak boleh. Kerana dia ada tanggungjawab. Itu 3 syarat yang ditetapkan oleh ulama bagi orang yang nak mengamalkan saumu ad-dahri. Dalam sebulan pula, ada hari-hari yang mempunyai kelebihan berpuasa. Iaitu awal bulan, atau tengah bulan, atau akhir bulan. Atau hari-hari putih. Iaitu hari 13, 14 dan 15. Hari-hari putih ini memang ada hadis yang jelas daripada Nabi SAW.
saumu, dipanggil ayyamul bid. Namakan hari-hari putih kerana merujuk pada bulan. Bulan pada malam, sebelah malamnya, yang itu bulan purnama. Bulan purnama yang hari-hari cerah lah dipanggil. Hari-hari di mana malamnya itu dipanggil malam yang cerah. Dan di sana ada hadis umum Nabi sebut. Sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi berpesan kepada dia, "Awsani khalili salasan," kata Abu Hurairah, kekasihku telah memberi pesanan kepadaku tiga ibadat. Raka'atai duha, mana la ada'uhunna, di mana aku tidak boleh meninggalkannya. Mana Nabi kata jangan kamu tinggalkan sehingga aku mati. Yang pertama, dua rakaat sembahyang duha. Yang kedua, puasa 3 hari pada setiap bulan. Dan yang ketiganya, sembahyang witir sebelum tidur. Jadi Nabi sebut 3 hari pada setiap bulan. Jadi sebab itu kata ulama, terbukalah. Asalkan dalam setiap bulan itu, kita berpuasa tidak kurang 3 hari. Sama ada kita ambil 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah, ataupun 1 hari di awal. Ataupun kita nak ambil siap-siap 3 hari di awal. Ataupun nak ambil siap-siap 3 hari di hujung bulan. Maksud bulan itu bulan Islam. Ya. Ataupun kita berpuasa saja pada hari putih. Di dalam seminggu pula ada hari-hari yang punya kelebihan berpuasa, iaitu Isnin, Khamis dan Jumaat. Isnin, Khamis dan Jumaat. Cuma hari Jumaat ini tidak boleh puasa tunggal. Hari Jumaat tidak boleh puasa tunggal. Mesti kalau nak puasa hari Jumaat mesti puasa sebelum dan juga selepas. Maknanya Khamis dengan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Cuma bila Imam Ghazali sebut kelebihan berpuasa pada hari Jumaat ini perlu kita rujuklah kelebihannya itu. Adapun Isnin dan Khamis itu jelas dalam hadis Nabi puasa Isnin dan Khamis. Dan dalam kitab Kifayah, Syarah Bidatul Hidayah, karangan Al-Imam Al-Alamah Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fakihi. Dia menyebutkan, dia kata, li'anna kulla yawmi hazi as-salasah yustahabu wahduhu wa ma'ghairuhu. Kerana dia kata, setiap hari ini, mana hari Isnin, Khamis dan Jumaat ini, disunatkan. Pada setiap hari ini disunatkan kita berpuasa, yustahabbu saumuhu wahdahu secara tunggal, wa ma'ghairihi ataupun puasa dengan hari lain. Mana kita puasa Isnin saja pun boleh, puasa Khamis saja pun boleh. Okay. Ataupun dia kata puasa sama dengan orang lain, sama dengan hari lain. Contohnya kita ambil Ahad dengan Isnin. Sebab Ahad, Isnin, Selasa. Ataupun Selasa dengan Rabu dengan Khamis. Boleh. Kecuali ilal Jumu'ah. Kecuali Jumaat. Dia kata. Fayukrahu. Maka dimakruhkan ifraduha. Menunggalkan Jumaat saja dengan puasa. Jadi hari Jumaat tak boleh puasa dia saja. Mesti. Kerana sabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi melarang kita berpuasa pada hari Jumaat secara sahaja. Melainkan puasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Cuma kelebihan itu, kenapa Nabi Imam Al-Ghazali menyebutkan hari Jumaat ini hari yang mempunyai kelebihan untuk puasa, itu perlu dirujuk semula lah. Kemudian, maka puasa pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat adalah mengkifaratkan dosa seminggu. Dan puasa pada permulaan bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, dan hari-hari putih adalah menghapuskan dosa sebulan. Dan dosa setahun pula dihapuskan dengan puasa pada hari-hari yang telah kita sebutkan dalam pusingan tahunan. Okay, jadi dia maklumlah, maksudnya puasa ni selain daripada pahalanya itu begitu hebat sehingga dalam hadis kursi
Allah Ta'ala sendiri menyebutkan as-sawmu li wa ana ajzi bih. Kalau amalan-amalan lain diganda 10, 700 dan sebagainya, tapi puasa ini dia tidak disebut gandaan. Sebaliknya Allah Ta'ala sendiri yang akan menentukan pahala puasa untuk kita. Itu menggambarkan pada keistimewaan puasa lah. Dan pada yang sama, puasa ini dia bukan saja puasa, bahkan semua amalan-amalan ni dia dua dalam satu. Amalan ibadat dalam Islam ini dia ada dua dalam satu, iaitu menambahkan pahala dan pada yang sama menghapuskan dosa, termasuk puasa itu sendiri. Jadi bila kita puasa dalam satu minggu itu kita puasa, makna kita melakukan perkara yang menghapuskan dosa kita. Dalam sebulan pula, maka dalam bulan itu kita melakukan perkara yang menghapuskan dosa kita. Dalam tahunan, mana perkara tahunan yang menghapuskan dosa kita. Dan janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan, minum dan jima' sahaja. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Artinya, berapa banyak orang yang puasa dan tidak memperolehi daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad yang dalam musnadnya. Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggotamu daripada membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ini insyaAllah kita sambung dalam bacaan yang berikutnya insyaAllah. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Hmm. Please.